Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cikgu sediakan video untuk kita teruskan pembelajaran kita. Masih lagi dalam tajuk 2.4 iaitu organ utama fotosintesis. Okey. Jadi dalam tajuk organ utama fotosintesis ni maksudnya kita nak sambung dengan subtopik iaitu tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey. Jadi standard pembelajaran yang kita akan capai hari ini ialah yang pertama, menghubungkaitkan tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Yang kedua, menulis persamaan kimia bagi mewakili proses fotosintesis. Dan yang ketiga, membanding dan membezakan antara tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey. So yang pertama sekali kita nak lihat tentang kedua-dua tindak balas ni, iaitu kedua-duanya merupakan proses fotosintesis. Maksudnya peringkat dalam proses fotosintesis. Jadi fotosintesis ni berlaku dalam dua peringkat. Okey. Fotosintesis berlaku dalam dua peringkat. Okey, peringkat yang pertama kita sebut sebagai tindak balas bersandarkan cahaya. Dan proses ini berlaku di dalam thylakoid. Ingat lagi tak thylakoid tu apa? Thylakoid granum. Iaitu kita dah lihat sebelum ni struktur kloroplas. Kloroplas ni organel. Okey. Dan dalam kloroplas kita tahu ada granum. Granum yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. So satu lapis ni ialah thylakoid. Okey, setiap satu ni ialah thylakoid. Jadi untuk tindak balas yang bersandarkan cahaya, dia berlaku dalam thylakoid ni. Okey. Thylakoid yang bertindih membentuk granum. Manakala untuk peringkat kedua, tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di dalam stroma. Stroma ialah medium di mana granum ni tempat di mana granum tu duduklah, iaitu stroma yang terdiri daripada bendaleh yang kita dah belajar sebelum ni kan. Okey, stroma. S-T-R-O-M-A. Okey. So, untuk fotosintesis ni persamaan kimia dia ialah 12H2O. Okey. Bergabung dengan 6 karbon dioksida menghasilkan glukosa iaitu C6H12O6. Okey, iaitu molekul glukosa. Okey. Oksigen, 6 molekul oksigen dan 6 molekul air. Jadi ini ialah persamaan kimia. Yang bahagian atas lah, yang bawah ni ialah persamaan dari segi perkataan. Okey, kalau soalan minta persamaan kimia kena bagi yang atas. Okey, persamaan perkataan tu yang bawah. Okey, peringkat tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya dalam fotosintesis adalah seperti berikut. Okey. Jadi kita nak lengkapkan modul kita. Yang pertama, tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di dalam thylakoid. Okey.
Yang pertama ialah pigmen fotosintesis iaitu klorofil pada permukaan thylakoid akan menyerap tenaga cahaya. Okey, tenaga cahaya akan diserap oleh pigmen klorofil. Tenaga cahaya ni akan mengujakan elektron dalam pigmen klorofil ke aras yang lebih tinggi. Elektron ini akan dibawa oleh satu siri pengangkut elektron. Jadi dalam ni kita akan banyak gunakan istilah-istilah yang mungkin barulah untuk awak. Elektron ni akan dibawa oleh satu siri pengangkut elektron, manakala tenaga daripada pengujaan elektron pula digunakan untuk menghasilkan ATP. Ingat lagi tak ATP? Okey, ATP ialah bentuk tenaga yang dihasilkan. Kita dah belajar dulu dalam respirasi, kan, proses respirasi sel menghasilkan ATP. Jadi yang ini pun sama, tenaga daripada pengujaan elektron pula digunakan untuk menghasilkan ATP, iaitu tenaga lah dari molekul ADP dan juga molekul fosfat. Betulkan ni sebagai F, fosfat. Elektron ini akhirnya akan diterima oleh NADP. NADP. Okey. NADP ada tanda plus dekat situ. NADP, sebutnya NADP iaitu satu ejen pengoksidaan. Nanti cikgu akan terangkan, kan ni kita isi lengkapkan dulu bioscore. Okey, NADP seterusnya bergabung dengan ion hidrogen daripada fotolisis air. Okey, fotolisis air dan membentuk NADPH. Okey, kali ini ada H kat belakang. NADPH yang merupakan satu ejen penurunan. Okey, kalau NADP tadi ialah ejen pengoksidaan, NADPH ni ialah ejen penurunan. Okey, dalam thylakoid, juga berlaku proses fotolisis air, iaitu proses penguraian molekul air dengan kehadiran tenaga cahaya dan klorofil. Okey, proses molekul air itu diuraikan atau dipecahkan. Kita panggil fotolisis. Lysis ni maksudnya ialah pecah. Foto ni ialah cahaya. Cahaya yang dipancarkan, tenaga cahaya ni memecahkan molekul air. Okey, pecah. Penguraian molekul air akan membentuk ion hidrogen. Dua ion daripada H2O tu, ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Okey, kalau hidrogen H positif, patutnya positif ke atas lah, kan, cara tulis ion, dan OH negatif. Itu charge dia, positif, negatif. Ion hidroksida kehilangan elektron dan membentuk air dan gas oksigen. Okey, yang dibebaskan ke persekitaran. Jadi kita tahu melalui proses fotosintesis, oksigen dibebaskan untuk proses respirasi organisma, kan. Jadi oksigen tu sebenarnya datang daripada fotolisis air. Okey, molekul klorofil kemudiannya menerima atau menarik elektron daripada molekul air. Okey, iaitu ion hidroksida tadi ni. Air daripada ion hidroksida tadi kehilangan elektron, kan. Elektron tu akan dipindahkan kepada klorofil semula supaya klorofil tu akan kembali stabil dan kemudian continue proses tu continuously lah untuk menyerap tenaga cahaya. Okey, so itu adalah proses yang berlaku dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Okey,
Jadi gambaran yang diberi di dalam buku kita tu, tindak balas, dia bagi gambar kloroplas. Okey, ini adalah struktur kloroplas, di mana dalam kloroplas terdapat ni granum, ni kan granum. Jadi dia nyatakan dekat sini tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di dalam thylakoid granum tu. Okey, thylakoid granum tu akan menyerap tenaga cahaya. Okey, tenaga cahaya akan diserap dalam thylakoid ni dan menyebabkan dua proses utama berlaku, iaitu yang pertama kita bincangkan tadi, dia mengujakan elektron dalam klorofil. Nanti cikgu explain. Mengujakan elektron dalam klorofil, dalam pigmen klorofil, dan satu lagi ialah fotolisis air. Okay, so tenaga cahaya tu sebenarnya ada dua. Tenaga cahaya tu diserap oleh kloroplas ni untuk jalankan dua tindak balas ni. Okay, selain daripada tu molekul NADP dan ADP. NADP dan ADP juga digunakan. Maksudnya dia akan daripada luar thylakoid ni, dia akan masuk ke dalam thylakoid untuk bertindak balas. Okey, bertindak balas, dan NADP akan bergabung dengan hidrogen menghasilkan NADPH. NADP bergabung dengan ion hidrogen menghasilkan NADPH. Manakala ADP akan bergabung dengan P menghasilkan tenaga ATP. So ATP dan NADPH ni akan keluar daripada thylakoid tu dan masuk ke stroma. Maksudnya bahagian luar granum atau thylakoid ni lah, dalam persekitaran stroma ni, dan berlakulah tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, so kita tengok tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Kali ni tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, yang pertama sekali, gas karbon dioksida diikat kepada sebatian organik 5 karbon membentuk sebatian organik 6 karbon. Okey, so gas karbon dioksida ni adalah gas yang diserap masuk oleh yang masuk melalui stoma tadi. Masuk melalui stoma yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kita belajar fotosintesis memerlukan gas karbon dioksida menggunakan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida akan masuk melalui liang stoma, bukan stroma, liang stoma. Okey, jadi masuk dalam liang stoma tu untuk pergi kepada tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, gas karbon dioksida diikat kepada sebatian organik 5 karbon membentuk sebatian organik 6 karbon. Sebatian organik ini akan diturunkan oleh NADPH, iaitu ejen penurunan daripada tindak balas bersandarkan cahaya tadi, dan juga molekul ATP. Ini ialah produk-produk daripada tindak balas bersandarkan cahaya. Digabungkan dalam tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya ni, diturunkan oleh NADPH dan ATP kepada unit monomer glukosa. Okey, unit monomer glukosa. Maksudnya glukosa ni kalau kita belajar dia C6H12O6 kan. Kita ada CH2O. Ini ialah unit monomer kepada glukosa N. Jadi sekarang ni CH2ON. Okey, monomer-monomer glukosa ini akan mengalami
kondensasi untuk membentuk molekul kanji. Okey, maksudnya CH2ON ni akan terkondensasi membentuk kanji, dan butiran kanji akan disimpan dalam stroma kloroplast. Okey, maksudnya kanji tadi akan terbentuk dalam bahagian stroma, bukannya granum. Okey, so itu untuk tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya. Okey, persamaan dan perbezaan antara tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, dari segi persamaan, yang pertama, kedua-dua tindak balas ni berlaku di dalam organel kloroplast. Kedua-dua tindak balas ini akan dimangkinkan oleh enzim, dan kedua-dua tindak balas ni boleh berlaku dengan kehadiran cahaya. Okey, itu semua adalah persamaan. Nampak tak dekat sini? Kedua-dua ni boleh berlaku dengan kehadiran cahaya. Okey, ini bermaksud tindak balas yang bersandarkan cahaya memang berlaku dalam keadaan yang ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, peringkat yang pertama ni tidak akan berlaku. Walau bagaimanapun, untuk tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya, boleh juga berlaku dalam keadaan atau kehadiran cahaya. Dia berlaku je, cuma dia tidak menggunakan cahaya. Tu beza dia. Okey, satu memang kena menggunakan cahaya, satu lagi dia tidak menggunakan cahaya. Tapi kalau ada cahaya, boleh berlaku tak tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni? Masih boleh berlaku. Okey, dan proses tu adalah secara lanjutan ataupun dia selepas peringkat yang pertama tu dia terus masuk kepada peringkat yang kedua. Maksudnya terus berlaku tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya ni. Kemudian kita tengok perbezaan pula untuk tindak balas yang bersandarkan cahaya. Yang pertama beza dia ialah dihasilkan molekul ATP dalam thylakoid tu kan. Okey, yang kedua perbezaan untuk apa maksudnya dia punya lawan dia, tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dia guna molekul ATP. Satu menghasilkan, yang ini menggunakan. Ada beza hasilkan, dia produce. Guna ni dia pakai kan. Okey, kemudian untuk B tu, tapak tindak balas adalah thylakoid. Maksudnya ni kan dia kata tapak tindak balas adalah stroma. Jadi untuk yang ini tapak tindak balas adalah, cikgu pendek-pendekkan boleh, thylakoid. Okey. Untuk perbezaan yang ketiga melibatkan proses fotolisisai. So yang ini ialah melibatkan tindak balas tidak bersandarkan cahaya, melibatkan penurunan karbon dioksida. Okey, yang keempat, bahan tindak balas melibatkan molekul air. Okey, yang tindak balas tidak bersandarkan cahaya, bahan tindak balas melibatkan karbon dioksida. Pasal TV tapi suara kelam boleh? Mamak. B5. Hasil tindak balas adalah gas oksigen dan molekul air.
Okey, yang ini ialah hasil tindak balas adalah glukosa. Okey, uji minda 14. Rajah menunjukkan tindak balas kimia bagi fotolisis air yang berlaku dalam thylakoid apabila klorofil menyerap tenaga cahaya. Tindak balas rajah ni dia tunjukkan tindak balas kimia untuk fotolisis air. Okey, fotolisis air ialah pemecahan molekul air oleh tenaga cahaya. Jadi air ni akan dipecahkan kepada ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. So apa yang berlaku ialah ion hidrogen ni dia akan bergabung dengan NADP. NADP tu yang dia jadi NADPH. Manakala ion hidroksida pula akan buang elektron dia. Ni buang, singkirkan elektron ni. So dia tolak kan? Tolak elektron maksudnya buang elektron. Jadi kumpulan hidroksida. Okey, kumpulan hidroksida dan seterusnya kumpulan hidroksida bergabung membentuk molekul air dan juga oksigen. Okey, apakah yang berlaku kepada pigmen klorofil apabila ia menyerap tenaga cahaya? Molekul klorofil ni akan teruja, di mana elektron pada molekul klorofil yang teruja akan dibebaskan untuk diangkut dalam siri pengangkut elektron yang akhirnya akan diterima oleh NADP. Okay, NADP akan bergabung dengan elektron dan NADP ni sebenarnya adalah pembawa hidrogen. Okay, pembawa hidrogen dan bergabung dengan elektron membentuk NADPH. Okay. Semasa pemecahan molekul air, apakah yang akan berlaku kepada ion hidrogen dan ion hidroksida? Ion hidrogen akan berpadu dengan NADP membentuk NADPH. Okay. NADPH akan bertindak sebagai ejen penurunan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya bagi menghasilkan glukosa. Okay, manakala ion hidroksida memberikan elektron kepada klorofil dan membentuk oksigen dan air. Okay. Dan yang akhir sekali kita nak tengok uji minda 15, bagaimanakah cara untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian bagi tanaman dalam satu rumah hijau. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan rumah hijau? Okay, rumah hijau ni ialah sebuah rumah yang dibina, untuk kita tanam, menjadi tempat kita tanam atau kita buat penanaman dalam rumah hijau tu. Dan dalam rumah hijau tersebut kita akan bekalkan tanaman-tanaman tu dengan nutrien dan air yang cukup, kelembapan udara yang cukup. Okay. Serangga perosak ni maksudnya bukan kita bekalkan serangga perosak, tapi kita kawal lah. Bila dia tertutup, kawasan yang bertutup rumah hijau ni biasanya kita rumah kaca, kita buat dengan rumah kaca. So kawasan tu terkawal dari serangga perosak. Okay, karbon dioksida, suhu dan cahaya kita bekalkan secara optimum. Okay, so dalam tu kita tanamlah dengan tumbuh-tumbuhan, contoh sayur-sayuran,
buah-buahan kan. Tapi tak bolehlah tanam pokok balak dalam tu. Ni ialah cuma untuk tanaman-tanaman yang bersaiz kecil lah. Okey. So dari segi kelembapan udara, kelembapan yang sesuai dikekalkan untuk mengelakkan air yang berlebihan hilang melalui proses transpirasi. Jadi kita memang bekalkan kelembapan yang sesuai kat dalam tu, sebab kita tak nak pokok tu layu kerana proses transpirasi berlebihan. Okey, transpirasi. Kemudian kita juga akan bekalkan kepekatan karbon dioksida, iaitu dikekalkan pada kepekatan 0.03% kat dalam tu. Dan dibekalkan sepanjang masa dan mencukupi. Jadi memang kita ada bahan-bahan yang boleh kita letak untuk produce karbon dioksida. Nutrien dan air, nutrien atau baja yang cukup dibekalkan sepanjang masa untuk memastikan nutrien dan baja untuk pertumbuhan lah. Pertumbuhan pokok tu tidak terbantut. Suhu rumah hijau pada tahap optimum atau sesuai, iaitu 25 darjah hingga 30 darjah Celsius. Okey, suhu ni memang suhu yang tak sejuk tak panas macam dekat Cameron tu. Tu semua adalah suhu yang optimum untuk tindak balas enzim dalam pokok tu. Enzim fotosintesis. Okey, nama enzim tu fotosintesis. Okey, kawalan serangga perosak tidak menggunakan racun perosak lah kat dalam ni. Jadi sayur-sayur tu selamatlah dimakan. Racun serangga. Jadi hasil tanaman tu tidak dicemari. Okey, kalau kita makan sayur, kita basuh bersih-bersih kan. Tapi kalau tanaman yang kita kawal dari segi penggunaan serangga perosak dia, kita elakkan penggunaannya, maka daun sayur-sayur tu selamatlah untuk dimakan. Tak ada bahan kimia. Dan yang akhir sekali ialah keamatan cahaya. Faktor keamatan cahaya, kita bekalkan cahaya yang optimum sepanjang masa. Jadi kalau siang ke malam ke kan, kalau malam pokok dekat luar tu dah tak dapat nak jalankan tindak balas yang bersandarkan cahaya. Tapi pokok dalam rumah hijau ni, sebab kita bekalkan dia dengan lampu, lampu sebenarnya walaupun lampu pandafloor tu sebenarnya ada cahaya lah. Jadi cahaya tu boleh digunakan untuk dia berfotosintesis. So fotosintesis ni dapat dijalankan sepanjang tahun. Okay. So habis untuk sama je ni. Silap cikgu sebenarnya dah besarkan dia dekat sini, tapi lupa dengan slide ni. Okay, point dia sama je. Okay, so itu saja untuk tajuk ini. Okay, kalau ada pertanyaan, boleh PM cikgu lah, nanti cikgu reply. Okay, so sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.